This one question number 3. Ya. Okay, so ada request dari kawan, question number 3. Log 2b minus log b over a equals to log b plus 1. Okay, hint dia sekarang adalah, dia sebenarnya macam ni. Sepatutnya soalan untuk UPS, since dia adalah objektif, so soalan tak sepatutnya beria sangatlah kita punya pengiraan. Sepatutnya soalan dia simple je. Cuma adalah tersesat a few question yang susah. Okay, tapi by right soalan yang nombor 3 ni simple je. First kali, jadikan single log each side. So, log yang ini kita selesaikan terus yang ini. So log b minus, so 2b over b over a equals to, yang sebelah kanan jangan kacau sebab dia dah single log. So bila both side single log, kita dah boleh terus compare. Okay, dan jangan pecahkan kepada log b plus log a, log 1. So ni salah lah. Okay, then 2b over b over a, kita boleh simplify, kita akan jadi 2ab over b, log, equals to b plus a. So b cancel, then kita, mana log? Log b plus 1. Okay, since b kita boleh cancel, so kita tinggal 2a. Ini kita dah boleh terus compare. Okay, since both side dah single log, so 2a equals to b plus 1. So rearrange 2a minus b equals to 1. Dah siap. So the answer is A. Okay? Ya, okey madam. Terima kasih. Okay, soalan lain? Okay, soalan lain? Bagi tahu je yang mana-mana, jangan nak malu-malu. Sebab kalau korang malu, markah tu korang punya sendiri tau, bukan markah kawan. Nak malu apa? Nombor 12. Okay, Adibah Kamila minta nombor 12. Adibah, this one? Betul siapa yang cakap nombor 6 tu? Adibah ke? Tak, bukan soalan log, madam. Yang This one? the first 3 terms, madam. Oh, yelah. Soalan korang kan shuffle-shuffle kan? The first 3 term. This one? The first 3 term of geometric sequence ni? Ada banyak, memang satu Yang tu, yang 18. Okay, 18. Okay, Adibah 18. So 12 tadi tak jadilah. 12 tadi cancel. Okay. So question 18. The first 3 terms of an arithmetic progression are log 3, log 9, log 27. Find an expression for Tn. So first kali kita kena alert dekat sini. Ini adalah arithmetic progression. So bila arithmetic, kita deal dengan D lah, bukan N. So kita kena cari D. So this is A ataupun T1, this is T2, this is T3. So first we need to find D. So untuk cari D, nampak je macam alamak kenapa kena log. Okay, tak apa. Sekali kita cuba jadikan dalam bentuk base yang sama. So kita tahu D adalah T2 minus T1. Okay, this is T1. So log 9 minus log 3. Okay, so log 9 ni adalah 3 kuasa 2 kan? So dia akan jadi log 3 square minus log 3. So 2 kan boleh bawa ke depan. So 2 log 3 minus log 3. So D dia sebenarnya adalah log 3. Okay, so macam mana dapat, kot-kotlah macam mana terfikir kan. Okay, kita assume log tu macam X. So yang kita buat, kalau kita kira 2X minus X, dapat X kan? So 2 log 3, so benda ni macam benda sama kan? So 2 log 3 minus log 3, so dapatlah log 3. So itu adalah D. So soalan dia kata find an expression for n term. So apa maksud soalan? Soalan nak apa tu? Expression for n term. Apa maksud soalan tu? Mereka nak ikut Tn. Yes, dia nak Tn. Okay, expression for n term.
find the n term ataupun apa benda tu, itu kita panggil dia sebagai Tn. Kalau dia kata find n lah bilangan n. So jangan confuse dekat situ. So dia nak Tn. So we know Tn formula dia adalah A plus n minus 1 times D. So A kita adalah log 3 plus n minus 1 times D log 3. Kenapa saya tak tulis? Log 3. So log 3 plus n log 3, kita akan expand this one minus log 3. Okay, so log 3 minus log 3 habis. So yang tinggal adalah n log 3. So n log 3 bila kita ada power, kita boleh bawa ke atas. So dia akan jadi log 3 to the power of n. So ini jawapan dia. Okay Adiba, clear? Adiba Kamila? Clear, madam. Thank you. Okay. Okay, lagi? Madam, nombor 12. 12 which question? 12 yang macam mana tu? This one? Sorry. Tak. Yang Aku kena bagi tahu X soalan. plus 1 over PX. X plus 1. Oh, okay. Just Itu nak soalan confirm, madam, yang 23. constant term tu maksudnya X equals to 0 ke? Yes, constant term. Okay, thank you soalan ni. Constant term ini sebenarnya adalah term yang ada constant sahaja. Dia tak ada kosong. So, nama lain bagi constant term adalah independent of 0. Independent of 0. Independent of X. Ataupun kalau kita nak buat dia punya working, dia adalah X to the power of 0. So, untuk soalan ni, kita boleh gunakan formula TR plus 1 and CR A N minus R B R. So, this is our A, this is our B, this is our N. Okay, so masukkan je dalam formula tan CR. Okay, sebab soalan ni aim kita nak cari R dulu kan. So, X to the power of 10 minus R, B 1 over PX to the power of R. Okay, so bila dapat macam ni, okay, sekarang ni kita kena ingat, kita nak cari R, kita kena comparekan dengan X to the power of 0. Tapi before kita comparekan dengan X to the power of 0, tak kisahlah soalan apa-apa pun, semua X kita kena kumpulkan sekali. Okay, so 10 CR X to the power of 10 minus R. Okay, so this one, kita akan jadikan dia P to the power of negative R, X to the power of negative R. Sebab apa kuasa negatif? Sebab dia dekat denominator. Okay, so 10 CR, so P negative R saya bawa ke depan. So saya kumpulkan, kita akan kumpulkan X to the power of 10 minus R minus R. Okay, kita kumpulkan this one. So kita dapat X 10 to the power of negative 2R. Yang ini yang kita akan comparekan dengan X to the power of 0. Compare. So X 10 minus 2R equals to X to the power of 0. So compare power, kita akan dapat R equals to 5. So R equals to 5 ni, kita akan masukkan dalam ini. Sebab apa kita akan masukkan dalam tu? Sebab dia dah bagi tahu nilai bagi soalan ni, koefisien dia adalah 63 over 8. Okay, so contohnya macam ni Okay, ini yang kita dah buat tadi. TR plus 1 equals to, apa tadi? 10 CR P to the power of negative R, X to the power of 10 minus 2R. Then we know that R equals to 5. Kita dah cari tadi. Bila kita comparekan dengan X to the power of 0. So T 5 plus 1 then C5 P to the power of negative 5 X to the power of 0 lah. Yang ini kita akan comparekan dengan 63 over 8. Okay, so kita pun kira lah. 10 C5 over P to the power of 5 equals to 63 over 8. Nanti kita akan dapat P to the power of 5 equals to 32, P equals to 2. Okay, yang ni just tekan calculator je lah. Calculator. Okay. Ethan nak confirmkan yang X to the power of 0 kan? Raya. Okay. Orang lain ada masalah lagi tak dengan soalan ni? Faham tak?
Hari ni tak meriah sikit. Hari ni macam suara semua orang pun slow sikit. Okey ke tak ni? Ke masih di awangan ni? Okey tak? Okay, Okay, madam. madam. Okey, soalan mana lagi? Next. Jangan tunggu kawan tanya. Kita yang tak tahu, kita yang tanya. Nombor 6 tadi, madam. Aina. Nombor 6 saya ke? Aina Batrisha? This one? Yes, okay. Okay, so question 6, given that z equals to 6 cos negative 5 over 6 pi and I sin blah, blah, so semua z complex number right in rectangular form a plus bi. Soalan ni, apa yang kita selalu buat, kita ada dalam bentuk z equals to a plus bi dan kita pun cari untuk buat dalam bentuk polar form. This is polar form kan? Polar form. Okay, apa yang kita akan buat, kita cari modulus, kita cari argument, so jalan kerja dia panjang. Okay, tapi sekarang ni kita ada polar form. This one, polar form. Apa yang kita nak buat adalah kita nak jadikan dia dalam bentuk A plus BI. So, senang je. Terus ambil calculator. Aina, ambil calculator. Get ready with your calculator. Make sure mesti mode radian. Okay, so nak senang, expand dulu benda ni. So, Z equals to 6 cos negative 5 over 6 pi plus I, sekejap. Saya tulis I kat belakang, saya tak suka tulis I kat depan. Okay, 6 sin negative 5 over 6 pi I. Okay, so tekan calculator satu-satu, tekan calculator, dan terus dapat jawapan. Make sure dalam mode radian. Dan nanti akan dapat jawapan, ni saya tak ingat jawapan dia apa. Sekejap saya tengok jawapan sekejap. Ini jawapan dia adalah D. Okay, tekan calculator dapat tak D, Aina? Dapat, madam. Orang lain dapat tak? Dapat, madam. Okay, so yang ni senang je, tekan calculator je. Okay, sebab kalau yang, okay. Kalau yang soalan biasa daripada A plus BI nak jadi polar form itu yang panjang sikit tu kena tahu kuadran dekat mana, kita nak tahu dia punya argument whatsoever kan. Kalau dia dah bagi dalam polar form, tekan calculator sahaja, make sure dalam mode radian. Okay, next question. Madam, kalau guna calculator yang lama saya dapat perpuluhan. Ya, saya tahu dapat perpuluhan. So, option yang awak ada adalah setakat ini, kalau awak dapat perpuluhan, okay, yang guna kalkulator hitam tu kan dapat point kan dalam bentuk decimal. Sebab nak tukar balik dalam bentuk fraction apa tu payah. So, awak tekan je satu-satu ni, awak tengok yang mana yang jawapan dia. Itu je yang saya boleh tolong buat masa sekarang. Okay? Sebab kalau nak kira, nak congak-congak takut lama. So, awak tekan je lah kalkulator yang ini, dapat nilai apa. Sebab kalau dapat kalau tekan kalkulator, depan ni dapat negatif kan, negatif point-point. So awak terus omit yang ni, awak terus hilangkan yang ni. So awak check antara dua ni sajalah. Macam tu. Boleh Naura? Kiranya awak kena tekan pilihan jawapan tu sama ke tak dengan yang awak dapat. Faham tak Naura? Naura Afifah. Oh, baik madam. Itulah the only optionnya. Dan lagi satu saya rasa pilihan jawapan ni membantu juga ni. Sebab nanti kalau awak dapat negatif dekat awak tekan cos ni dah dapat negatif something kan. So awak check je lah. Yang ni confirm lah bukan sebab 3 sedangkan awak dapat point-point. So ni terus jawapan dia. Macam itulah. Kiranya kita kena pusing-pusing daripada pilihan jawapan. Okay. So ada lagi soalan? Madam. Yes. Siapa dulu ni? Madam. Syamimi. Nak tanya Ya. soalan yang 7 term tu, madam. 7 term. Mana 7 term? Ya. What is the 7 term ni? 21. Syamimi ni Yes, madam. Yeah. Okay. So question 21, what is the 7th term of the expansion blah 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 in ascending powers of x? Okay. So bila soalan minta satu benda lah. Bila soalan minta ascending powers of x, kita tak perlu buat apa-apa kalau x ni ada dekat belakang. Okay. Tapi soalan saya rasa tak adalah dia nak trick macam tu.
kalau contohnya x square plus 2, x square over 2 plus 2 to the power of 11, x kat depan kan, bila kita susun nanti dia akan jadi descending powers of x. Okay, so untuk soalan ni tak perlu buat apa-apa lah, just guna je. Okay, so this is our A, this is our B, this is our N. Then kalau perasan soalan ni dia dah terang-terang minta 7 term, dia dah spesifik, dia dah terus fokus dia nak apa. So kita boleh terus guna, bila ingat Syamimi, bila soalan dah minta spesifik nak apa, so kita boleh terus guna formula TR plus 1 NCR AN minus R BR. Okay, so masukkan 7 term, so maksudnya dia nak T7. Tapi formula kita ada TR plus 1. So T7 kita kena jadikan dia dalam bentuk plus 1. So dia akan jadi T6 plus 1. 7 kan 6 tambah 1 kan. So ini adalah kita punya R. Okay. So N masukkan 11 CR. R yang kita dah cari tadi. So A to the power of 11 minus 7. B x square over 2 to the power of 7. Kenapa 7? 6. Sorry. 6. R equals to 6. Okay. 6. Okay. So, yang ini boleh tekan calculator. Terus tekan calculator. 11C7 times 2 to the power of 5. Nanti dapat... saya rasa saya dah kira terus ni. Sekejap 21. Okay. Yang ini. Lepas tu, okay Cok. Bila nak tekan calculator, kalau nak terus dapat jawapan tekan calculator, awak tekan yang ini dan awak tekan, jangan lupa tekan yang ini sekali. So, maksudnya kita boleh pecahkan dia kepada 11C7, 2 to the power of 5, 1 over 2 to the power of 6 times x to the power of 2. 11C6 ke? 11C6, salah lagi. 11C6. Okay, thank you. Okay, 11C6. Gitu. So, yang ni terus tekan calculator, dapat 231. Yang ini dapat x12. Kenapa dapat x12? Sebab x square times 6. So dapat x12. Okay. Syamimi, faham? Siti Syamimi? Madam. Okay. Okay, thank you. Adila? Soalan mana tadi Adila? Nur Adila. Saya bukan nak tanya soalan, nak tanya pasal masukkan nilai kat kalkulator je. Tapi dah tahu dah. Masukkan nilai apa? I tadi dekat kalkulator. Tapi I tu tak payahlah masukkan. Kira kat luar je lah. Tapi saya rasa kalau kalkulator, okay. Saya rasa kalau kalkulator yang hitam tu, kalkulator yang baru sekali tu, saya rasa kalau masukkan yang ini, mana soalan dia tadi? Kalau masuk terus yang ini macam dia terus jadikan terus A plus BI. Tapi saya tak sure, saya tak pernah try. Ni memang saya kira gitu je lah. Sebenarnya kalau yang ada kalkulator hitam tu dia sangat advantage sebenarnya. Tapi saya pun tak ada lagi. Saya pakai kalkulator ni je, pinjam kejap. Saya pakai kalkulator ni je. Ni pun kalkulator zaman alah tak nampak lah pula. Kalkulator yang ES Plus tu. Tak apa je. Jangan risau, bagi setakat ni kalkulator sangat berguna bila UPS. Tapi kalau soalan subjektif, kita sih kena kira pun. So janganlah macam menjadikan kalkulator sebagai masalah utama. Okay? Okay, lagi question? Madam nak tanya yang contoh kan binomial expansion yang formula kita guna untuk n is positive integer kan. Kita perlu jadikan nombor dekat depan tu 1 ke atau itu untuk formula yang negative integer saja? Negatif sahaja. Positif tak apa. Okay? Okay, ni kita tengok balik Okay, contohnya sorry. A plus B to the power of n, ini untuk n positif. So yang ini yang formula tu lah n0 apa benda tu kan? Bn mana 0 yang semua-semua tu lah. Okay, itu nanti tengok balik. Okay, ini kalau untuk power negatif. Kalau ini untuk power positif. Kalau untuk power negatif, AX to the power of n ataupun power fraction, power negatif ataupun fraction, depan ni memang wajib 1. So, kalau bukan 1,
kita akan factorize. For example, soalan dia adalah, kita reka-reka je lah. 4 plus 3x. Contohnya, to the power of 1/2. So kita tahu ini adalah kuasa fraction. So bila power fraction, kita wajib jadikan dia 1. So kita akan factorize 4. 1. So maksudnya bila kita factorize 4, every term dalam ni kita akan divide by 4. So 1 plus 3/4x. Okay, then jangan lupa asalnya 4 ni dia ada power 1/2. So bila dia dah keluar daripada bracket tu, kita dah factorize, dia pun masih lagi ada power. Macam tu. So 2, 1 plus 3/4x to the power 1/4. So yang ini yang kita akan expand gunakan formula. Dan 2 nanti, 2 dekat depan ni kita akan darabkan dengan expansion kita. Dan satu lagi, bila kuasa negatif ataupun fraction kita ada validity kan. So validity kita akan ambil daripada sini. So dia akan jadi, okay, modulus 3x less than 1, x, 3/4x. 4x less than 1. So x akan jadi, dia nak buat senang je. Yang ini pindah ni, sini. So dia akan jadi negative 4/3, 4/3. Tukar kedudukan. Daripada 3/4 jadi 4/3. Dan dia ada kiri dan kanan lah. Okay? Faham madam, confused tu saja. Okay. Okay, soalan lain? Madam, Ya saya. soalan yang given a complex number z equal to 11 minus 5i. This one? Yes. Okay. So, find modulus z. So, ini adalah modulus. Okay, modulus formula dia apa? Formula modulus. Ingat lagi tak? Sed A Sed. Ya, sed A square plus B square. Okay, so kejap. B square. So, sed besar 11 square plus negative 5 square. So, dapatlah apa ya? Tak ingat jawapan ni. Sed I think 146. 146. Sed 146. Okay, thank you. Tu je lah. Simple je. Okay. Lepas tu, ada soalan argument tak soalan ni? Okay. Kalau soalan argument, first kali kena hati-hati. Tolong tentukan dulu dia punya kedudukan dekat kuadran mana. Okay. So, tengok kuadran 1 ke, 2, 3 ataupun 4. Okay, ni 3. Lepas tu, kena tengok value dia tu siapa yang positif. Ini adalah kedua-dua positif. Ini real negatif, imaginary positif. Ni I, ni R. Ini dua-dua negatif. Apa maksud negatif? Ni A, B tu. A plus B, I tu kan. So ini adalah real. Ini adalah imaginary. So tengok siapa positif, siapa negatif. Untuk kuadran keempat, real positif, imaginary negatif. Okay, lepas tu, benda lagi nak tahu, kalau dekat bawah, dia akan ada negatif dekat depan. Angle dia negatif. So maksudnya negatif tangent. Apa-apa. Shift tangent. Yang ni pula negatif pi. Apa-apa. Sebab dia ada di bawah x-axis. So atas positif lah. Lepas tu satu lagi. Untuk kuadran 1 and kita guna highlight. Okay. Untuk kuadran 1 and kuadran 4. Kita terus ambil dia punya argument dia. Maksudnya kita terus ambil shift tangent B over A. Ni pun sama. Shift tangent B over A cuma ada negatif je. Ni sama Kuadran 1 dengan kuadran 4 formula dia sama cuma beza pada negatif sahaja. Okay. Untuk kuadran 2 and kuadran 3 dia mesti ada pi minus shift tangent B over A. Yang ni pun sama. Shift tangent pi minus shift tangent B over A. Tapi bezanya dia ada negatif. Sebab dia ada dekat bawah. Sorry. Okay. Apa yang nak cakap tadi tu je lah. Untuk argument. Tapi saya harap soalan UPS tu tak adalah dia macam dia bagi complicated. Korang kena jadikan A plus BI yang banyak-banyak. Lepas tu
korang kena jadikan argument. Saya harap di soalan dia terus ke argument lah. Okay, soalan lain. Madam. Ha? Yang soalan simplify AB power of negative tu. This one? Ah. Okay. Soalan ni okay je. Tapi dia kena hati-hati je. So, simplify AB to the power of negative 2 plus A semua. Okay, so. Ni soalan dia. Lepas tu, yang ini, kita terus bawa dia dekat atas. So, bila kita bawa dia dekat atas, dia akan jadi power A square B3. Dia sebenarnya adalah negatif 1. Kan ingat tak apa-apa term daripada bawah, bila kita bawa dia ke numerator, kita bawa dia ke atas, dia akan ada negatif. Yang negatif 1 ini adalah daripada soalan. Okay, so A, lepas tu dekat sini, A negatif 2, B negatif 2 ni saya pecahkan dia. Okay, saya kembangkan dia. Then plus A negatif 2B. Okay, lepas tu darabkan dengan A square B cube. So setiap satu ni kita darabkanlah dengan A square B cube. So A negatif 2, B negatif 2, A 2B3 plus A negatif 2B darab A square B3. Kita expand. Ni expand sini, ni expand dengan sini. So yang ni kita akan dapat A square dengan A negatif 2, A2 habis. So B negatif 2 dengan B3 kita akan dapat B. Plus, yang ini pula. Okay, A negatif 2 dengan A2 habis. B dengan B cube. So B 4. Dapat. Okay ke Suhana? Okay madam. Okay. Okay, soalan lain? Ada sikit masa lagi. Madam, soalan yang find the sum to the n term of the geometric series. Okay, sekejap ya. Mana dia? Yang ini kah? Nombor 19? Okay. So, first kali bila baca soalan, kita kena tengok soalan minta apa ni? Sum of n term. Hanis, soalan minta apa? Sum of n term. Yes, Sufian cakap S. Okay, ya. Dia nak Sn. So, formula untuk Sn adalah A 1 minus Rn over 1 minus R ataupun A Rn minus 1 over R minus 1. Okay, so kita tak tahu kita nak guna formula yang mana satu. So, kita kena tengok daripada kita punya series ini. Kita kena identify dulu what is A. So, A equals to 2. Then kita kena tahu what is R. Okay, so R adalah negative 4 over 3 over 2. Okay, so kita akan dapat nanti negative 2 over 3. So, this is our R. Okay, so sekarang ni bila kita dah dapat R, baru kita boleh tentukan kita nak tengok formula yang mana ni. Question number 19. Okay, so bila kita dah ada R, baru kita tahu kita nak guna formula yang mana. Since R ini less than 1, so kita akan ambil formula ini. Okay, so masukkan terus dalam formula. 2, 1 minus negative 2 over 3 to the power of n over 1 minus negative 2 over 3. Okay, so yang ini settlekan. Sebab ini yang dalam bracket, yang ini dah tak boleh settle apa-apa, dah tak boleh simplify. Kita biarkan je. So kita settlekan this one. So 2 over, apa ni 5 over 3. 5 over 3 darab 1 minus negative 2 over 3 to the power of n. Okay, so nanti dapatlah 6 over 5. 1 minus negative 2 over 3 to the power of n. A jawapan dia. Okay, Hanis? Okay, madam. Okay. Okay. Mungkin satu atau dua soalan lagi sebelum kita habiskan. Madam. Ya saya. X, modulus X tambah 4 sama dengan 5X tambah 8. Yes, this one. Okay. Ya, kenapa ya? Tak dapat jawapan?
Yang negatif 2 tu akhirnya perlu check jawapan. Yes, kena check jawapan, betul? Soalan ni, okay. Soalan ni dia trik sikit sebenarnya. Sebab bagi saya soalan ni jahat lah. Kita dah cari nilai X dan kita kena check whether both X tu satisfy equation ataupun tak. So bila kita buat nanti, okay, saya harap semua orang tahulah macam nak buat ni, pecahkan. Okay, saya tak nak tunjuk beria sangat pun. Okay, satu pecah kepada positif. Dan satu lagi pecah kepada negatif. Okay, nanti kita akan dapat, dekat sini kita akan dapat sekejap ya. Positif kita akan dapat X equals to negative 1. Negatif ni kita akan dapat X equals to negative 2. Tapi, kalau tengok, kalau kita tak check, kita akan terus ambil jawapan B. Tapi sebenarnya, kita kena check. Okay, apa-apa soalan pun kena check. So, how to check? Kita substitute X equals to negative 1 kepada soalan asal. Okay, kita substitute X equals to negative 2 kepada soalan asal. Okay, so substitute je lah. Negative 1 plus 4 modulus equals to 5. Negative 1 plus 8. So, kita dapat 3. Ini pun sama dapat 3. So, satisfy lah. Okay, then kalau kita masukkan negative 2. So, negative 2 plus 4 equals to 5. Negative 2 plus 8. Sorry, ni straight. So, sini dapat 2. Sini dapat negative 2. So, dia tak sama. So, bila tak sama, dia tak satisfy. So, bila tak satisfy, kita akan reject yang ini. So, memang kena check. So, the answer is A. Okay, Tiang? Tiang Yusian. Boleh, thank you madam. Okay, tak apa, ambil masa sekejap je untuk check. Check dengan calculator terus. Oh, patutlah. Yes, memang kena check. So, betul saya kata jawapan ni dia jahat sikit. Dia nak suruh kita check. Dah lah, objektif tu dah tak banyak masa kan. Gitu. Okay. Mungkin one question lagi. Madam, yang validity tu This one ke? 20 ke? kena tukar kepada satu nombor Yes, tiga. wajib. Wajib tukar kepada satu. Kena. Tapi kalau tak tukar pun boleh dapat jawapan. Kalau tak tukar tu jadi nombor satu, masih boleh dapat jawapan ke? Sebab kita ambil validity, kita kira value pada 1 plus 8x to the power of n tu. Dia mesti 1 dekat sini. So validity tu kita ambil daripada sini. So maksudnya memang kita kena factorize jugalah. X to the power of 1 over 3. So 8 1 over 3. 1 minus 10 over 8 to the power of x to the power of 1 over 3. So 2. 1 minus berapa ni? 5 over 3, 5 over 4 x. Validity tu kita akan ambil daripada sini. So negative 1 over 5 x less than 1. So saya cakap tadi, kita buat kiri dan kanan, then fraction dalam ni terbalikkan. So dia jadi negative 4 over 5x, negative 4 over 5, then 4 over 5 C. Wajib factorize, wajib 1 sebab dia kuasa, kita sedang deal dengan kuasa negatif dan fraction. Okay, faham madam. Terima kasih. Okay, sama-sama. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita dah boleh pergi makan breakfast. Saya rasa satu pesanan penaja sikit soalan contohnya macam soalan number 30 ni kan, ataupun soalan ni dia dah bantu korang, dia dah kan. So maksudnya korang kena selesaikan sini sikit. Kejap saya tunjuk soalan 13. Tak ada pun skema dia sebenarnya. Okay, so buat sikit kan. Okay, selesai left hand side, selesaikan the right hand side. Then kena tahulah or tu adalah apa. Or adalah union. Union means any region yang ada line. Okay, so kalau N dia adalah intersection. So any region yang ada dua line, yang ada intersection line. So baru kita ambil yang itu. Okay, lepas tu kena tahu juga goal. Kena tahu bila masa nak guna goal, bila masa nak guna square, both side. Gitulah. Untuk soalan macam ni, selalunya dia tak akan suruh selesaikan lah kalau untuk soalan objektif tak sempat pun. Okay. Ada lagi apa soalan sebelum kita habis? Saya kalau tak ada apa-apa, kita dah boleh gerak dah ni. Dah boleh gerak. Gerak gimana? Gerak pergi makan. Ada apa-apa lagi?
Kalau tak ada, saya rasa kita stop sahaja sampai sini boleh? Sebab kejap lagi tak jumpa lagi pun. Boleh. Okay. So, saya ambil attendance tutor daripada Meet sahaja ya untuk hari ni. Saya ambil attendance tutor daripada Meet. So, tak perlulah tanya, madam saya tak dapat link apa semua-semua. Sebab saya nak cuba tengok daripada Meet tu, berapa lama korang stay, whatever, semua. Okay, untuk hari ni saya akan ambil daripada Meet. Okay, lagipun sebab kejap lagi tak jumpa pun. So, saya malas nak ada double-double ni. Okay. So dah habis kita bincangkan, tapi kalau ada sesiapa soalan macam yang macam dia nak tanya juga, nanti boleh PM saya. Then pukul 11, kelas kita pukul berapa kejap lagi? 12.30. 12.30 kejap lagi, saya rasa kita tak buat meet. Setakat ni lah, kita tak buat meet. Saya akan bagi soalan, objektif macam yang hari tu. Then saya nak korang jawab dalam masanya. Boleh? So kiranya korang punya hantar tu kena dalam masa yang ditetapkan dan itu akan dikira sebagai attendance. Boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. Lepas tu, kalau tak kita ada 23 soalan 35 minit kan? So mungkin akan ditambahlah masa sebab macam tak logik untuk soalan sesusah tu untuk 35 minit. Apa-apa pun tunggu pengumuman rasmi je lah untuk esok. Okay? Boleh? Okay, madam. Boleh. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk pagi ni. Dan lagi sekali saya bagi tahu, kejap lagi pukul 12.30 masih lagi ada kelas tutor. Cuma saya akan bagi soalan, korang kena jawab. Okay, dan kalau boleh, saya tahu ini adalah soalan objektif. Korang conteng tu, bila korang kira, silalah kira pada kertas yang elok sikit. So that kalau korang ada apa-apa nak tanya saya, kenapa saya buat ni salah, kenapa jawapan tak dapat whatsoever, korang ada bukti yang korang dah buat tu salah. Gitu. Faham maksud saya? Dan untuk UPS nanti pun, esok ada UPS, sesiapa yang ada appointment vaksin ke apa benda tolong bagi tahu saya awal-awal supaya kita boleh rearrange untuk korang buat set lain untuk UPS. Esok adalah UPS sebenar yang kita ambil markah tu. Okay? Faham So hari ni, tengah hari nanti yang memang latihan lagi, trial ke whatever yang korang nak fikir, esok adalah yang sebenar. Rasa itu sahaja untuk hari ni. Kita jumpa tengah hari nanti di dalam grup tadi lah. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, bye. Thank you, madam. Sama. Thank you, madam. Sama. Thank you, madam. Sama-sama. Thank you, madam. Sama. Madam, Ya saya. nak tanya soalan yang all integers are. Oh, soalan awal-awal tu Saya tak faham. Soalan ni jahat sikit sebenarnya. Sekejap Okay. Sekarang ni awak kena tahu kejap sebenarnya awak kena tahu maksud-maksud dia. So, whole number, kita tengok dulu whole number adalah nombor yang start daripada kosong. 1, 2 ni dia nombor bulat tapi dia start pada kosong. Natural number dia sama juga, nombor bulat tapi dia start daripada 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. Rational number adalah semua nombor tapi fraction pun termasuk. Contohnya, 1, 2, 3 ni termasuk juga. Tapi fraction pun termasuk juga. Contohnya 1/2, 1/3. Berapa lah. 4/5 nombor tu termasuk. Okey. Tapi integer. Awak faham integer tu apa? Semua nombor positif, negatif, termasuk kosong. Semua nombor positif, semua nombor negatif termasuk kosong kan? Okey. So, kalau kita ikutkan, alamak apa ni? So, jawapan untuk soalan ni adalah kejap, pen merah. Whole number tak boleh lah sebab dia tak include negatif. Natural number pun tak boleh sebab dia tak include negatif. Rational number dia include negatif. Lupa nak cakap tadi. Rational number dia boleh negatif. Boleh negatif number juga. Negatif number. Cuma kita ada benda ni je lah. Tapi maksudnya nak kata integer adalah sebahagian daripada rational. So, that's why kita pilih jawapan dia C. Oh, okay, madam. Faham. Okay, faham Thank you, madam. Okay, sama-sama.